semangat toleransi asas kekuatan utama negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah agar seluruh rakyat Malaysia tidak menjadikan isu agama sebagai polemik dan perbalahan politik. Baginda bertitah agar semua pihak perlu menghormati kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan seperti dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, selain perlu juga menghormati kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama Islam. Justru bagi membina sebuah negara yang gagah perkasa, maju jaya, berwibawa dan bermaruah, kita semua hendaklah membuangkan agenda retorik perpecahan dan sebaliknya bersatu hati untuk mengemudi negara ke arah pembentukan masa hadapan yang lebih baik. Rakyat Malaysia yang beta hormati sekalian, bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi beta, izinkan beta untuk menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang beta sanjung sekalian. Di atas ucapan tahniah dan doa yang telah dipersembahkan bersempena Hari Keputeraan Rasmi beta. Sri Paduka Baginda bertitah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda. Sri Paduka menzahirkan rasa bersyukur kerana Hari Keputeraan Rasmi Baginda disambut dalam suasana lanskap negara yang stabil dan sentosa. Pada tahun lalu, Pilihan Raya Umum ke-15 dan proses pembentukan kerajaan persekutuan berlangsung dengan penuh lancar serta dalam suasana yang aman. Ia bukti jelas bahawa amalan demokrasi yang diamalkan semenjak 7 dekad yang lalu masih kekal subur di negara ini. Baginda bertitah agar amalan demokrasi ini terus menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mewakili Kerajaan Perpaduan merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong yang ke-64. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Perdana Menteri turut mendoakan semoga Sri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat serta hidayah dan berada dalam keadaan sihat, sejahtera serta penuh kedaulatan. Semoga Baginda kekal memerintah dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara. Seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara yang tercinta. Seluruh rakyat akan terus memberikan ketaatan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada institusi raja berperlembagaan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT akan melaksanakan sistem pembelajaran hybrid dan anjal di Institut Pengajian Tinggi Awam bermula sesi akademik 2023-2024. Menurut Menterinya, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, 95 program pengajian ijazah sarjana muda di 19 daripada keseluruhan 20 universiti awam sedia laksana pembelajaran anjal. Kita ada 95 program. 95 program universiti yang dah all our university yang telah kenal pasti yang sesuai dan boleh untuk dilakukan penawaran program secara anjal dan juga hybrid. Dan kita juga telah kenal pasti beberapa program yang sebenarnya tak perlu sampai 4 tahun belajar. Kalau belajar 4 tahun lah kena pinjam dengan PTTN. So kita kenal pasti beberapa program boleh dijayakan dalam masa 3 tahun. Itu dalam 44 program. Sistem ini memerlukan pelajar menghadiri kuliah di universiti pada tahun pertama dan tahun akhir sahaja. Bagi tahun pertengahan, kuliah perlu dihadiri secara dalam talian. Terdahulu beliau merasmikan upacara penutup program Jom Masuk U 2023, anjuran KPT di Universiti Melaya. Sementara itu, tempoh pengajian bagi 44 program di 9 IPTA akan dipendekkan dari 4 tahun kepada 3 tahun saja. Pelaksanaannya membabitkan program yang bermula tahun ini. Dan kita juga telah kenal pasti beberapa program yang sebenarnya tak perlu sampai 4 tahun belajar. Kalau belajar 4 tahun lah kena pinjam dengan PTTN. So kita kenal pasti beberapa program boleh dijayakan dalam masa 3 tahun.
Itu dalam 44 program. Jualan makanan halal di Malaysia dijangka mencecah RM50 bilion tahun ini. Ia berupaya menjadikan negara ini pusat industri halal global. Bagi mencapai matlamat yang disasar, pelbagai inisiatif dilaksana kerajaan dengan fokus meningkatkan kualiti produk halal dan tarik lebih banyak pelabur asing. Hadirin yang menjadi harapan saya lah khusus Menteri di Jabatan Pendidikan Hal Ehwal Agama yang mana JAKIM ada bahagian halal di situ. Pengarah Ustaz Zamri Syafiq pun ada sebagai salah seorang pembentang. Jadi kita akan terus memperhebatkan lagi jaringan kerjasama ni antara pihak JAKIM bahagian halal dengan USIM. Dan saya juga pada hari ini melancarkan sahabat halal IPT. Beliau menyatakan selepas merasmikan Majlis Penutupan Karnival Mega Fatwa dan Halal Peringkat Kebangsaan 2023 serta melancarkan sahabat halal IPT di Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Dasar industri pertahanan negara yang bakal dilancar tahun ini berupaya kembangkan lagi industri pertahanan negara. Juga menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang berkaitan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari menyatakan dasar itu turut berperanan lahirkan pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM berkebolehan sekaligus memiliki kepakaran kendali aset pertahanan negara berteknologi tinggi pada masa depan. Ini penting dalam mendepani cabaran keselamatan cyber dalam dunia pertahanan masa kini. Dasar bagi menjamin keselamatan sosial pekerja ekonomi gig termasuk e-hailing dijangka diterima Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar 2 minggu lagi. Ketika ini penggubalan dasar berkenaan sedang dilaksana pegawai kementeriannya, fokusnya untuk atasi isu pekerja didiskriminasi oleh majikan. Oleh yang demikian, Kementerian Sumber Manusia sedang merangka dasar polisi untuk melihat bagaimanakah kerajaan boleh membantu supaya golongan pekerja gig ini tidak didiskriminasi oleh majikan, dan yang kedua perlindungan sosial yang boleh diberikan kepada mereka. Dan mungkin dalam seminggu dua garis panduan itu akan saya akan terima daripada pihak pegawai Kementerian Sumber Manusia, dan selepas saya telitikan benda ini dan Kementeriannya tidak tolak cadangan penggubalan Akta Khas babitkan pekerja e-hailing, namun ia akan ambil masa lama untuk direalisasi. Justru satu dasar harus segera disedia terlebih dahulu sebelum penelitian lanjut dilaksana terhadap keperluan penggubalan akta berkenaan. Usaha memupuk dan menarik minat membaca dalam kalangan anak-anak perlu dilakukan dengan kaedah lebih kreatif. Menteri Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha itu berupaya menyemai minat membaca terutama dalam kecanggihan teknologi masa kini. Mereka yang berada dalam kumpulan itu akan memikir dan akan menjadi orang yang akan cari jalan berfikir. Tidak buntu pemikirannya. Ini cara. Dari bagi saya lah, kalau kita punya saingan itu Google, kita perlu mendidik sama ada ianya salah satu daripada cara yang sama ada information itu betul ke tidak, tepat ke tidak. Itu kena cari juga. Walaupun Google tu banyak information. Ada juga buku dilahirkan seperti buku kartun tu kan. Kartun yang mempunyai membawa kepada pemikiran yang kreatif, pemikiran yang kritikal juga, yang lebih kepada memerlukan pembaca itu sama ada dia kanak-kanak ataupun sesiapa saja. Peranan menulis buku sewajarnya terhad kepada ahli akademik atau penulis karyawan semata-mata. Sebaliknya, orang ramai termasuk tokoh korporat juga boleh terlibat dalam penghasilan buku dan karya sastra. Datuk Seri Nancy menyatakan selepas majlis pelancaran buku puisi kumpulan puisi, Puisi Ganjil 1 di Ibu Negara.
744 laporan kes penipuan dalam talian babitkan Facebook diterima MCMC sejak Januari hingga 25 Mei lalu. Jumlah itu yang paling tinggi direkodkan sepanjang tempoh berkenaan, diikuti Telegram 17 kes, WhatsApp 16 kes dan email 1 kes. Data itu membuktikan kepentingan kerjasama kerajaan dan penyedia platform media sosial bagi membantras jenayah seumpamanya. Kami faham semua itu pembeli platform ini ataupun penyedia platform ini ada community guidelines mereka masing-masing. Jadi itu memang sangat-sangat common. Tetapi walaupun begitu, TikTok berjumpa dengan kami, KKD. Facebook berjumpa dengan kami. Google berjumpa dengan kami. Apabila kita mengadakan perjumpaan, itu adalah untuk pastikan bahawa aktiviti-aktiviti yang haram yang memang menyalahi undang-undang boleh diambil tindakan secepat mungkin. Memang kalau ada ucapan-ucapan yang bersifat kita rasa perkauman dan sebagainya, kami boleh hantar list itu kepada penyedia platform. Tetapi penyedia platform itu masih akan guna pakai ataupun merujuk kepada garis panduan komuniti mereka untuk buat keputusan masing-masing. Sama ada konten tersebut mereka akan dipadamkan atau tidak. Beliau menyatakan selepas program menonton wayang bersama komuniti Polis Kulai di Johor Bahru. Johor mengenal pasti 12 lokasi panas penyumbang pencemaran sisa domestik di Sungai Skudai, Johor Bahru. Justru bagi mengurangkan tahap pencemaran menjelang September ini, agensi terlibat akan memasang perangkap sampah di kesemua 12 lokasi berkenaan. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi memaklumkan usaha pembersihan akan melibatkan 4 pihak berkuasa tempatan PBT di sepanjang sungai berkenaan. Usaha contohnya meletak log boom di ke-12 tempat ini, dan pada masa sama kita minta bahawa ada penyelenggaraan dibuat setiap hari. So semestinya ia adalah satu tugas yang besar, tetapi saya percaya kalau semua pihak bekerjasama, sungai-sungai kita di Johor ini dapat kita bersihkan, bermula dengan Sungai Skudai. Antara 12 lokasi panas yang dikesan adalah Taman Impian Emas, Jeti Nelayan Tampoi Utama, Pusat Informasi Sungai Skudai, Kampung Laut dan Kampung Melayu Sengkang. Kerja pembersihan akan tertumpu di sungai itu pada tahun ini sebelum diteruskan ke Sungai Kim Kim dan Sungai Tebrau. Kerajaan Negeri Sembilan bakal menambah kawasan hutan simpan kekal melibatkan tanah kerajaan berkeluasan 330 hektar di Port Dickson. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata negeri itu mempunyai hutan simpan kekal seluas 155,086 hektar atau 23% daripada keluasan tanah negeri selaras Dasar Perhutanan Semenanjung Malaysia. Hutan simpan Port Dickson yang kita katakan tadi adalah hutan simpan bakau yang akan kita wartakan, dan kita harap bahawa ini akan juga menjadi satu pusat kajian. Itu kita tengah kenal pasti kawasan tersebut. Kita ada bakau di sekitar Sungai Nipah, Chua, Lukut, Sungai Linggi antara yang ada. Tapi kita nak lihat perancangan akan datang supaya apabila kita dah wartakan, kita tak nak ia dikeluarkan begitu saja pada masa akan datang, biar itu menjadi kekal sebagai khazanah kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Negeri Sembilan di PD Forest at Sungai Menyala, Port Dickson. Beliau turut merasmikan dataran astronomi dan jam matahari pertama di Malaysia di PD Forest at Sungai Menyala yang turut mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Tabung Haji TH mengadakan program Ziarah Rahmah bagi memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik kepada jemaah haji. Ia membantu mengesan lebih awal masalah kesihatan yang dihadapi jemaah.
Penyelaras Operasi Unit Kesihatan Awam Dr. Nur Fatihah Abdullah berkata pihaknya juga mengambil peluang menyampaikan pendidikan kesihatan dalam sesi ziarah itu. Jemaah yang mempunyai masalah kesihatan akan segera dirujuk ke klinik dan pakar perubatan yang disediakan TH di Tanah Suci. Malaysia merupakan satu-satunya negara yang menjalankan program ziarah bilik ke bilik pada musim haji. Industri pelancongan domestik perlu terus diperkasa menerusi kerjasama bersepadu kerajaan dan pihak swasta. Ini penting bagi memperkukuh kemampanan ekonomi sekaligus meningkatkan aliran ringgit. Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia Uzaidi Udanis cadang penyediaan promosi pakej pelancongan lebih inklusif. Inisiatif dapat dorong pelancong berbelanja. Harusnya kita fikir bagaimana kita nak mempromosikan negara kita. Kita mensasarkan negara-negara yang pasaran tertentu dan kita galakkan lebih kepada produk-produk baru, dan juga kita haraplah pihak kerajaan kementerian memberi satu dana promosi. Dana promosi ini amat penting dan harus diberi terus kepada pemain-pemain industri, dan kita galakkan insentif yang siapa yang menggalakkan pelancong datang sini, kita beri insentif pencukaian ke insentif berbagai insentif, dan juga kita harus cuba galakkan penerbangan ataupun penerbangan direct terus daripada negara-negara mereka itu datang ke Malaysia. Melaka memohon peruntukan RM20 juta daripada Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bagi menyelesaikan baki 30% persiapan Tahun Melawat Melaka TMM 2024. Peruntukan berkenaan akan digunakan untuk menambah baik fasiliti pelancongan negeri itu. Kita mencadangkan kawasan-kawasan belakang, masang lampu dan papan tanda di lorong sekitar Jalan Jongka. Kita penambahbaikan seperti apa yang saya sebut tadi. Mungkin kita akan contohnya hujung minggu seperti apa kita lihat di Jongka Walk ni, mungkin di belakang-belakang tu pun kita boleh aktifkan sedemikianlah, seperti apa yang kita tengok di hujung minggu ada di Jongka Walk, dan belakang tu pun kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang boleh menarik pelancong. Datuk Abdul Razak yakin semua usaha penambahbaikan dapat dilaksana sebelum hujung tahun ini. 3 penunggang motosikal maut manakala 3 lagi cedera akibat dirempuh sebuah kenderaan ketika berteduh di bawah jambatan di kilometer 19.6 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE Menghala Selatan. 3 mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat pemandu mabuk, manakala yang cedera dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Fakhruddin Ambul Hamid memaklumkan ujian yang dijalankan ke atas pemandu terbabit mendapati kandungan alkohol melebihi had dibenarkan. Dalam kejadian pukul 5.59 pagi, kesemua mangsa yang berusia 19 hingga 37 tahun berhenti berteduh di lorong kecemasan di bawah jambatan berkenaan berikutan hujan. Siasatan awal mendapati kereta dipandu suspek sedang menuju ke Cyberjaya sebelum hilang kawalan dan terbabas, kemudian melanggar 6 mangsa yang sedang berteduh di bawah jambatan. Pemandu kereta berkenaan ditahan bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dijalankan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Trafik Inspektor Navalan Ravindran di talian 014-253-6820 atau mana-mana balai polis berhampiran dengan segera. 185 buah motosikal dan 258 individu diperiksa dalam operasi bersepadu Samseng Jalanan. Operasi dijalankan Polis Daerah Ipoh bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perak di Jalan Pasir Putih berhampiran Stesen 18. Menurut Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Yahya Hassan, operasi yang melibatkan 62 anggota itu telah mengeluarkan 391 saman kepada pengguna jalan raya. Hasil pemeriksaan, 37 buah motosikal disita atas pelbagai kesalahan dan 8 lelaki warga tempatan ditahan atas kesalahan menunggang motosikal secara melulu dan membahayakan. Operasi itu juga berjaya menahan 3 lelaki warga tempatan setelah didapati positif dadah jenis metafetamin. IPD Ipoh akan terus menjalankan operasi bersepadu dari semasa ke semasa bagi memperkasa tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap Samseng jalanan.
7 pekerja sebuah institut memandu di Jalan Kuala Selangor Ijuk terperangkap dalam banjir. Ia susulan air memasuki kawasan institut berkenaan semasa mereka sedang bekerja. Pengarah Bomba Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 11.02 pagi. 5 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bistari Jaya digerakkan ke tempat kejadian dan dianggarkan kedalaman air kira-kira 1 meter. Kerja-kerja menyelamat dan memindahkan pekerja berusia 18 hingga 55 tahun itu ke tempat selamat dijalankan menggunakan bot fiber. Aktiviti memukat ikan di sungai dekat kampung dusun Hulu Terengganu bertukar menjadi tragedi selepas seorang remaja lelaki ditemui mati lemas. Mayat mangsa ditemui kira-kira pukul 1.05 tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Berang, Hanafi Muhammad berkata mayat Muhammad Adam Syazwan Mokhtar, 15 tahun, ditemui orang awam di Kampung Temir, 3 km dari lokasi terakhir mangsa hilang. Pada pukul 2.30 petang Jumaat lalu, mangsa dilaporkan hilang dihanyut arus deras ketika mandi selepas memukat ikan bersama rakan. Manakala rakannya, putera Azim Fahmi Azmi, 16 tahun, berjaya menyelamatkan diri ke tebing sungai dan sempat melihat kelibat mangsa tenggelam di bawah arus. Karnival Kerjaya My Future Jobs dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR 2023 terus sediakan platform pekerjaan yang stabil serta perlindungan keselamatan sosial. Penganjuran di Pulau Pinang telah menawarkan lebih 7,000 peluang pekerjaan pelbagai bidang. Syamila Rastam ada laporannya. 2 hari di Batu Works Arena menemukan pencari kerja dengan syarikat yang memerlukan kumpulan sasar mengisi kekosongan bagi pengoperasian syarikat masing-masing. Sekaligus platform meningkatkan penempatan pekerjaan menerusi portal pekerjaan negara My Future Jobs. Iaitu satu untuk membolehkan kita mencukupkan tenaga kerja tempatan untuk memenuhi keperluan industri, dan yang kedua untuk membantu secara ekonomi kepada anak-anak muda, anak-anak watan, kempen iaitu pengambilan pekerja lokal. Kita akan buat kempen ini secara berterusan untuk memastikan majikan-majikan akan memberi peluang kepada anak-anak watan daripada kita terlalu bergantung kepada pekerja-pekerja asing. Dan berikut reaksi pencari kerja yang berkesempatan ke karnival ini. So saya sekarang ni tengah kerja part time dekat Alostar. So hari ni saya nak cari kerja tetap lah. Untuk bila saya datang sini saya nak cari kerja tetap untuk jangka masa panjang. Ada banyak sangat company kat sini. So kita boleh pilih dan kita boleh review lah mana satu yang sesuai untuk kita. Saya datang dari Taipei untuk nak cari kerja sini lah. So saya tengok ni My Future Job. Lepas tu dah datang sini lah. So untuk nak apply untuk kerja. Sebelum ni kalau kita hantar email, memang email je. Kalau face to face kita boleh recognize lagi betul company ni macam mana, and then dia pun tanya kita direct. So which is kita pun ada satu perspektif yang mungkin kita boleh dapat ataupun tak. Syamila Rastam, RTM. Sukan Para ASEAN Kemboja 2023, skuad renang negara berjaya mempamer aksi mengkagumkan selepas menyumbang 6 pingat emas untuk Malaysia. Freden Dawan menghadiahkan emas pertama apabila mengungguli acara 400 meter gaya bebas S10 lelaki di Pusat Akuatik Stadium Morodok Teko. Pemenang pingat emas pada edisi lepas di Solo, Indonesia itu melakar catatan masa 4 minit 52.60 saat. Sementara itu, emas kedua negara hari ini disumbang Muhammad Adib Iqbal Abdullah menerusi acara 100 meter kuak dada SB14 lelaki. Adib mencatat masa 1 minit 9.54 saat sekaligus mempertahan kemenangan di Indonesia dan turut merupakan rekod baru Tamasya. Abdul Halim Muhammad turut mencuri tumpuan selepas menyumbang 2 pingat emas dalam acara 100 meter gaya bebas lelaki S8 dan 100 meter kuak dada lelaki SB8. 2 pingat emas masing-masing dihadiahkan Lim Carmen menerusi acara 100 meter gaya bebas wanita S8 dan Muhammad Iman Aiman dalam acara 50 meter kuak lentang lelaki S14.
Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2023, ATM berjaya mencatat kemenangan sulung musim ini selepas membenam Sabah dengan jaringan 9-5. Pertembungan kumpulan A menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan bagi mencari gol awal. Penyerang ATM Raziman Opal muncul pemain paling menyelah buat pasukan selepas meledak hat-trick masing-masing pada minit kedua, 22 dan 39. Aksi cemerlang ATM turut dibantu Amirul Ashran Aminuddin yang berjaya menyumbat 2 gol pada minit ke-38 dan 39. Baki 4 gol ATM disumbangkan Najmi Rosli, Fakarozi Awang, Idris Razak dan Alif Ikwan Husin. Sementara itu, jaringan hat-trick dihasilkan pemain Sabah Sofian Karyansah nyata masih belum cukup untuk meningkatkan moral pasukan. Sabah hanya mampu menambah 2 jaringan, selepas itu menerusi Azhar Agus dan Syarul Nizam Awang Hassan. Tamat perlawanan, ATM 9, Sabah 5. Penganjuran kejohanan berbasikal bukit MTB Tampin Jambore 2023 disifatkan sebagai berjaya selepas menarik penyertaan 174 peserta dari luar negara termasuk Singapura, Indonesia, Filipina, Hong Kong dan India. Saingan yang memasuki edisi ketiga itu disertai keseluruhan 1,700 peserta. Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Sembilan Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani berkata jumlah penyertaan juga melebihi sasaran ditetapkan sebelum ini. Saya yakin kejohanan seperti ini menjadi suatu perkara yang boleh mengembangkan aktiviti yang sihat di kalangan rakyat dan juga boleh memperkenalkan gemoncih ini kepada masyarakat di luar, khususnya masyarakat daripada luar Negeri Sembilan. Saingan berlangsung di Gemoncih Negeri Sembilan. Konfederasi Hoki Malaysia KHM merancang memiliki pemain secara tetap bagi skuad hoki dalam Dewan Lelaki dan Wanita pada masa depan. Kejayaan bawa pulang 2 pingat perak di Sukan C Kemboja baru-baru ini telah membuka mata pihaknya untuk meningkat prestasi sukan tersebut. Presiden KHM Datuk Seri Subhan Kamal berkata pencapaian tersebut membuktikan Malaysia ada potensi besar. We need to find permanent indoor hockey players. That means you just play indoor. Because dulu sebelum ni, dia orang angkat muat yang senior, yang field senior, wanita senior, to make the team stronger, which they will be strong. Menurut Datuk Seri Subhan, jika pihaknya memiliki masa dan dana yang mencukupi, beliau yakin pasukan hoki dalam Dewan Negara mampu layak ke Piala Dunia. Tambahnya, bagi memberi sokongan penuh terhadap impian itu, KHM berhasrat menubuhkan program sepenuh masa buat pemain dengan sesi kelayakan Piala Dunia bermula tahun depan. Harimau Muda kini bersedia untuk beraksi. Kelincahan bakal dipamerkan dalam perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 2 bawah 17 tahun. Malaysia bertemu Uzbekistan Selasa 6 Jun 8.15 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Klik. Paparan itu mengakhiri berita tengah malam. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.